Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Cikgu akan menerangkan kepada kamu subtopik yang seterusnya, bab 9.3, ya, unit 9.3, iaitu berkenaan dengan kegiatan ekonomi utama di dunia. Ya, jadi tumpukan perhatian dengan betul-betul apa yang cikgu hendak sampaikan. Okey. Semua negara di dunia menjalankan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi keperluan penduduk. Kegiatan ekonomi utama di setiap negara bergantung kepada faktor fizikal dan faktor kemanusiaan yang ada di negara tersebut seperti bentuk muka bumi, sumber bahan mentah dan teknologi. Sebagai contoh, pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama di negara yang mempunyai tanah yang subur seperti Thailand. Manakala perindustrian pula menjadi kegiatan ekonomi utama di negara-negara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Okey, murid-murid, ya, sekarang kita nak melihat kegiatan ekonomi utama di dunia yang mana kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh faktor fizikal dan juga faktor kemanusiaan. Ya, seperti mana contoh yang telah diberikan, negara yang mempunyai keluasan tanah yang luas, tanah yang subur, mereka lebih cenderung untuk menjalankan kegiatan ekonomi pertanian. Ya, manakala negara yang sudah mencapai tahap negara maju, ya, tanah mereka telah diteroka dan dibuat pembangunan, negara-negara ini lebih cenderung untuk menjalankan kegiatan ekonomi perindustrian seperti di Jepun dan juga di Amerika Syarikat. Ya, jadi kita akan lihat satu persatu, ya, kegiatan ekonomi di negara-negara tersebut. Okay, jadi kita pergi pada yang pertama, kegiatan ekonomi primer. Penanaman padi di Thailand. Padi merupakan tanaman utama di Thailand. Hampir 60% petani Thailand terlibat dalam aktiviti penanaman padi. Keluasan kawasan penanaman padi di Thailand adalah kira-kira 9.65 juta hektar. Thailand juga merupakan pengekspor beras kelima terbesar di dunia. So kita boleh lihat, ya, pada peta yang terdapat pada buku teks, kamu boleh tengok, ya, yang mana negara Thailand, ya, kawasan penanaman padinya sangat luas, ya, menganjur daripada utara, ya, kawasan penanaman padi sehinggalah ke selatan Thailand. Ya. So kita boleh lihat yang hijau-hijau ini ialah kawasan tanaman padi. Kenapakah penanaman padi ini diutamakan di Thailand? Ya, kerana Thailand mempunyai tanah yang subur yang sesuai untuk penanaman padi. Ya. Apakah tanah untuk tanaman padi? Tanah alluvium. Okey. So kita lihat, ya, lokasi penanaman padi di Thailand. Lokasi kawasan penanaman padi di Thailand terletak di bahagian timur laut dan tengah Thailand. 1/3 daripada kawasan dataran tinggi Korat di timur laut Thailand ditanam dengan padi. Di lembangan Sungai Chao Phraya di bahagian tengah Thailand ialah kawasan tanah alluvium yang ditanam dengan padi sawah secara insentif. Ya, so di sini diberitahu, ya, di manakah letaknya kawasan-kawasan penanaman padi. Okey. Faktor yang mempengaruhi penanaman padi di Thailand. Ya, faktor yang mempengaruhi penanaman padi di Thailand. Faktor yang pertama ialah bentuk muka bumi. Ya, yang mana kawasan tanah pamah yang luas dan tanah tinggi yang sesuai untuk penanaman padi. Okay. Faktor yang kedua, tanah. Jenis tanah yang sesuai iaitu tanah alluvium di lembangan Menam Chao Phraya dan tanah berpasir yang subur di dataran tinggi Korat. Okay, jadi faktor bentuk muka buminya, tanah pamah yang luas. Yang kedua ialah faktor jenis tanah dia, iaitu tanah alluvium, ya, dan juga tanah berpasir yang subur di dataran tinggi Korat. Ya, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi lah. Ya, kemudian ini dari segi fizikal, ya. Ini ialah faktor yang mempengaruhi penanaman padi ini dari segi fizikal di Thailand. Manakala yang di bawah ini pula, ya, faktor yang seterusnya ialah dasar kerajaan. Kerajaan melaksanakan dasar jaminan harga beras yang berfungsi sebagai program gadai janji. Petani boleh mendapatkan pinjaman dari kerajaan pada kadar faedah yang rendah. Okey, so ini ialah faktor kemanusiaan, ya, faktor manusia. Ya, yang mana dasar kerajaan, ya, telah mewujudkan satu dasar yang mana mereka memberikan menjamin, ya, memberi jaminan kepada harga beras, ya, mana harga beras ni mungkin ada harga maksimum dan harga minimum yang dijaga oleh kerajaan supaya tidak mendatangkan kerugian, ya, kepada petani-petani.
Ya, ini menyebabkan petani rasa selamatlah ya untuk menjalankan kegiatan penanaman padi. Ya, dan juga kerajaan juga memberikan pinjaman ya dengan kadar faedah yang rendah ya kepada mereka yang berminat untuk menjalankan kegiatan pertanian penanaman padi ya. Jadi ini menggalakkan lagi lah ya petani untuk menanam padi. Okey, so ni antara faktor manusia, dan faktor manusia yang kedua ialah teknologi. Menggunakan teknologi moden seperti drone dan satelit untuk pemetaan kawasan atau tanah, menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan baka padi yang lebih baik. Jadi di Thailand mereka ya, bukan setakat Thailand, Malaysia pun sekarang dah ada penanaman padi meracun menggunakan drone, teknologi drone, dan juga menggunakan satelit ya untuk pemetaan kawasan ya untuk melihat di manakah kawasan-kawasan sesuai untuk penanaman padi. Okay, dan juga mereka menjalankan R&D ya, menjalankan kajian untuk mendapatkan baka padi yang terbaik ya. Baka yang contoh baka yang tahan penyakit, baka yang lebih besar, baka yang cepat matang, okey. So ini kita akan sentiasa menjalankan kajian ya, Thailand menjalankan kajian untuk mendapatkan baka padi yang terbaik. Okey, seterusnya kepentingan penanaman padi bagi Thailand. Menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Kenapa penting? Kerana dia dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, menghasilkan pendapatan kepada negara melalui ekspor beras. Okay? Negara akan dapat pendapatan ya, melalui penjualan beras. Di Malaysia, negara kita pun banyak beras dari Thailand. Beras siap, beras Thailand, beras wangi dari Thailand. Okay? Yang kedua, penanaman kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan tanaman ekspor utama Indonesia dan meningkat daripada 7.95 juta hektar pada tahun 2009 kepada 14 juta hektar pada tahun 2018. Ya, nampak tak peningkatan dia daripada 7.95 kepada 14 juta pada tahun 2018. So ini ialah peningkatan dalam penanaman kelapa sawit di Indonesia. Indonesia juga adalah pengeluar utama minyak kelapa sawit dunia. Minyak kelapa sawit menjadi komoditi yang menyumbang kepada pertukaran wang asing terbesar negara itu. Okay. Lokasi penanaman kelapa sawit di Indonesia. Kawasan penanaman kelapa sawit yang utama di Indonesia adalah di Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Terus kita boleh lihat ya, pada peta yang telah diberikan ini di manakah letaknya kawasan penanaman kelapa sawit utama di Indonesia ya. Kamu boleh perhatikan di dalam peta pada buku teks kamu yang mana di di Sumatera Utara ya, 1.7 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit. Di kawasan Riau 2.7, Sumatera Selatan Jambi 907,000 ya, di sini ada Sumatera Selatan 1.1 juta hektar, Kalimantan Tengah 1.5 juta hektar, kita ada Kalimantan Timur 1.06, Kalimantan Barat 1.5 juta hektar. So memang banyaklah kawasan penanaman kelapa sawit di kawasan Indonesia. Okay. Faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit di Indonesia. So kita akan lihat apakah faktor-faktornya yang menyebabkan kelapa sawit ini dapat ditanam di Indonesia. Yang pertama ialah bentuk muka bumi. Kawasan tanah pamah dan tanah beralun yang luas sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Ya, di Indonesia terdapat banyak kawasan tanah pamah dan juga tanah beralun yang sangat sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Jenis tanah yang sesuai iaitu tanah laterit dan tanah gambut. Tanah laterit dan tanah gambut. Dua ni ialah faktor fizikal. Kemudian kita lihat dasar kerajaan. Kerajaan menjalankan pelbagai langkah untuk memajukan penanaman kelapa sawit seperti menjalankan usaha sama dengan pihak swasta dan pelabur asing. Kemudian tenaga buruh. Indonesia mempunyai tenaga buruh yang ramai dan murah untuk bekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Ya, jadi dua ini ialah faktor manusia ya, yang mana manusia menjadi faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit. Daripada segi dasar kerajaan ya, yang menjalankan pelbagai langkah untuk menggalakkan penanaman padi, dan juga kerajaan menjalankan usaha sama dengan pihak swasta dan pelabur asing untuk mengembangkan lagi aktiviti penanaman kelapa sawit. Bukan padi, kelapa sawit, silap. Tenaga buruh ya, di Indonesia juga mempunyai banyak tenaga buruh ya, mereka ramai bekerja dan buruh yang lebih murah ya untuk bekerja di ladang-ladang kelapa sawit.
Okey, seterusnya, kepentingan penanaman kelapa sawit di Indonesia. Kenapa penting? Kerana ia dapat menghasilkan pendapatan negara, ya. Macam mana pendapatan negara boleh dihasilkan? Melalui jualan ekspor, ya, hasil kelapa sawit keluar ataupun jualan kegunaan dalam negara. Okey, menjadikan peluang pekerjaan kepada penduduk, ya, jadi penduduk dapat bekerja di kawasan ladang kelapa sawit. Memajukan pengeluaran biodiesel. Okay, kenapa kelapa sawit ini penting? Ya, untuk memajukan pengeluaran biodiesel. Ya, diesel yang berasaskan bahan asaskan tumbuhan kelapa sawit. Okay, membuka kawasan pertempatan baru. Ya, jadi apabila kegiatan penanaman kelapa sawit ini dilaksanakan, maka ia dapat membuka kawasan pertempatan baru di ladang kelapa sawit tersebut. Okay, jadi itu adalah dua contoh bagi kegiatan ekonomi primer. Sekarang kita akan lihat pula kegiatan ekonomi sekunder, iaitu berkenaan dengan perindustrian. Kegiatan ekonomi sekunder. Okey, industri automotif di Jepun. Jepun merupakan pengeluar kenderaan terbesar di dunia. Kenderaan merupakan hasil ekspor Jepun yang utama. Pada tahun 2018, ekspor kenderaan menghasilkan pendapatan kira-kira 154.1 bilion Amerika Syarikat dolar, US dollar. So Jepun dia sangat bergantung kepada kegiatan ekonomi sekunder, penghasilan industri automotif. Ya, lokasi kawasan industri automotif di Jepun. Ya, kawasan industri automotif utama di Jepun ialah di Tokyo, Nagoya, Osaka dan Hiroshima. Peta 9.3 menunjukkan lokasi kawasan pengeluaran kereta di Jepun. So kita boleh lihat ya di manakah letaknya lokasi perindustrian automotif di Jepun, ya, terdapat di Tokyo, ya, di Nagoya. Okay, ada kilang Toyota Nagoya. Kemudian di Osaka, ya, ada kilang Daihatsu. Kemudian di Hiroshima, ya, ada kilang Mazda. So kita boleh lihat di sini ya kawasan industri automotif. Okey, seterusnya, bentuk muka bumi. Faktor yang mempengaruhi industri automotif di Jepun dari segi bentuk muka bumi. Kawasan tanah pamah yang sesuai untuk pembinaan kawasan industri dan juga infrastruktur yang baik. Okey, kawasan tanah pamah yang sesuai. So sesuai yang dimaksudkan di sini ialah kawasan tanah pamah inilah. Ya, so tanah pamah ni tanah yang rata dan juga ianya sesuai lah untuk menjalankan perindustrian. Ya, mudah kita untuk membina kilang-kilang di kawasan tanah yang rata. Dan juga dia mempunyai infrastruktur, kemudahan asas yang baik seperti jalan raya, bekalan elektrik, sumber air, yang dapat memudahkan perjalanan ataupun kegiatan perindustrian ini untuk dijalankan. Okay, itu faktor fizikal. Kemudian di sini faktor kerajaan, faktor manusia. Yang pertama, dasar kerajaan. Kerajaan Jepun menyediakan pelbagai kemudahan R&D, pemfailan paten dan insentif modal serta cukai bagi industri automotif. Ya, memberikan kemudahan dalam kajian dan juga pembangunan, ya, R&D, research and development, pemfailan paten, ya, paten kenderaan itu memudahkan pemfailan paten. Insentif modal, kerajaan juga memberikan insentif modal kepada syarikat-syarikat yang ingin membuka kilang, ataupun syarikat yang nak berkecimpung dalam industri automotif. Kerajaan akan usaha untuk memberikan insentif modal, serta cukai. Insentif cukai, mungkin cukai itu akan dikurangkan, bagi adalah dia punya apa tu syarat-syarat dia, cukai yang dikurangkan dan sebagainya, ataupun pengecualian cukai, bagi memudahkan syarikat otomotif itu untuk bergerak, bagi industri otomotif. Okey, seterusnya, teknologi yang tinggi, dalam kejuruteraan robotik, hybrid dan optik membolehkan kenderaan yang berkualiti dikeluarkan. Seperti mana yang kita tahu, Jepun memang terkenal dengan teknologi ini. Jadi teknologi robotik yang dimajukan di negara tersebut dapat menghasilkan kenderaan, dapat memajukan sektor automotif di Jepun. Okey, tenaga buruh. Jepun mempunyai tenaga buruh yang berkemahiran tinggi. Di Jepun mempunyai tenaga buruh yang berkemahiran tinggi yang dapat bersama-sama membantu memajukan sektor automotif di Jepun. Okey, kepentingan industri automotif di Jepun menghasilkan pendapatan utama negara Jepun, mewujudkan peluang pekerjaan kepada kira-kira 5.5 juta pekerja.
Okay, menyokong industri hiliran lain seperti pembuat alat gantian kenderaan. Okay. Industri hiliran ni ialah industri di bawah dia lah. Industri automotif di atas, hulu, belah atas, hiliran dia yang belah bawah-bawah ni lah. Contohnya seperti industri penghasilan alat ganti, yang kecil-kecil ni. So, ni kilang spare part buat side mirror contohnya. Kilang spare part side mirror. So, atas dia ada kilang kenderaan besar dia. So, bila banyak kilang automotif, kilang utama, maka dia dapat membantu ataupun menyokong yang kilang di peringkat hiliran ni. Dapat support lah kilang side mirror tu tadi. Okey, so kita pergi kepada kegiatan ekonomi yang ketiga, iaitu kegiatan ekonomi tertia. Okey, kegiatan ekonomi tertia. Eko pelancongan di Malaysia. Eko pelancongan merupakan antara jenis pelancongan yang popular di Malaysia. Ramai pelancong asing datang untuk mengunjungi pelbagai lokasi eko pelancongan di Malaysia. So, eko pelancongan cikgu dah terangkan kepada kamu sebelum ini apa yang dimaksudkan dengan eko pelancongan. Eko ialah ekosistem dan juga pelancongan. Maknanya kita melancong pelancongan berasaskan kepada ekosistem. Kita melancong untuk melihat alam semula jadi. Ini kita maksudkan dengan eko pelancongan. Lokasi eko pelancongan di Malaysia. Lokasi eko pelancongan di Malaysia meliputi pulau, pantai, tasik, tanah tinggi, hutan, taman negara dan pusat perlindungan hidupan liar. Okey. Peta 94 menunjukkan beberapa lokasi eko pelancongan utama di Malaysia. So kita boleh lihat, antaranya ialah kita ada Kilim Geopark di Langkawi. Kita melawat, melihat keindahan pulau, melihat ekosistem pokok payu bakau yang berusia beratusan tahun, ribuan tahun, ratus ribu tahun. Struktur batu kapur berusia jutaan tahun. Namanya ialah Kilim Geoforest Park ataupun Kilim Geopark. Terletak di Langkawi. Menjadi antara tarikan pelancongan utama di negara kita. Kemudian kita ada Royal Belum di Perak. Royal Belum di Perak, yang mana ni kawasan hutan simpan. Kita ada bunga Rafflesia di situ, ada Salt Lake iaitu tempat haiwan menjilat garam mineral. Salt ni garam, lake ni jilat, jilat garam. Kita ada kawasan jilat garam bagi haiwan. Tempat pelindungan sanctuary bagi ikan air tawar. So menarik. Royal Belum di Perak yang menjadi salah satu kawasan eko pelancongan. So kamu boleh rujuk kepada peta di manakah letaknya lokasi tersebut. Kilim Geopark di Pulau Langkawi. Di sini Royal Belum. Kemudian yang ketiga kita ada Taman Negara Pahang. Taman Negara Pahang di kawasan Gunung Tahan. Kita ada Canopy Walk. Boleh berjalan atas ni. Canopy yang dimaksud ni ialah kanopi hutan hujan simpan. Kan kita belajar hutan hujan simpan. Kan kita belajar hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika pokoknya berkanopi. So dibinakan jambatan, jambatan gantung di antara kanopi pokok tersebut dan dinamakan sebagai canopy walk. Ini kita boleh tengok di sini, orang yang berjalan ni di atas canopy walk. Kemudian dia ada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, di mana Taman Negara ini terletak di Pahang. Okey, Taman Botani Negara di Shah Alam Selangor. Kita ada taman dan kebun, perkampungan budaya dan rumah iklim 4 musim. Di Shah Alam je, pernah pergi tak? Di Shah Alam. Siapa yang tak pernah pergi, bolehlah datang melawat kawasan tersebut. Okey, kemudian kita ada pulau perhentian di Terengganu. Kita ada aktiviti scuba dan juga aktiviti terumbu karang. Di P5 memang cantik, menarik. Okey, di sini. Terengganu. Seterusnya, Taman Negara Kinabalu di Sabah. Ekologi mega dengan pelbagai habitat dari kawasan rendah tropika hingga kawasan hutan gunung tropika. Kan kawasan Gunung Kinabalu. So kita boleh tengok ekologi haiwan daripada kawasan tanah rendah hingga ke kawasan tanah tinggi di kawasan pergunungan tropika terdapat di kawasan Sabah. Okey, so kita lihat apakah faktor yang menyebabkan perkembangan eko pelancongan di Malaysia. Kenapa eko pelancongan ini berkembang di Malaysia? Kerana yang pertama ialah bentuk muka bumi yang menarik seperti pantai, tanah tinggi, gunung, hutan, gua batu kapur dan juga pulau. Kemudian iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun digemari oleh pelancong dari negara beriklim sejuk sederhana seperti United Kingdom dan juga
Jerman. Ya, jadi negara kita yang panas, ya, mereka yang daripada negara sejuk dia berminat ya untuk datang melawat ke negara kita. Okay, infrastruktur yang baik seperti lebuh raya dan juga lapangan terbang. Ya, apabila adanya jalan raya, so pelancong boleh menyusul untuk pergi ke mana-mana lokasi pelancongan. Apabila wujudnya lapangan terbang antarabangsa, maka pelancong dari luar negara dapat datang ke negara kita. Jadi yang dua di atas ni tadi ialah faktor fizikal. Ya, ini ialah faktor fizikal. Yang bawah ni infrastruktur ni ialah faktor manusia. Cikgu nak kamu tahu membezakan yang mana satu faktor fizikal, yang mana satu faktor manusia. Peranan pihak kerajaan dan agensi kerajaan yang berkaitan dengan pelancongan juga turut memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Jadi ada pihak kerajaan dan agensi kerajaan yang sentiasa menjalankan contoh seperti kempen untuk menggalakkan aktiviti pelancongan di negara kita. Contoh, Kementerian Pelancongan mengadakan Tahun Melawat Malaysia untuk mempromosikan Malaysia kepada pelancong asing. Ya, jadi kita boleh lihat di sini P8 ya. Ini contoh lokasi tarikan pelancong di Taman Negara Mulu Sarawak. Okey, rangkaian gua terpanjang di dunia. Di sana ya, ada rangkaian gua terpanjang di dunia. Terowong gua terbesar di dunia iaitu Gua Rusa, sangat menarik ya untuk dilawati. Cikgu pun tak pernah sampai. Kesan dulu hawa batu kapur seperti Rabung Batu Kapur dan Ngarayang Curam. Pada rajah yang diberikan di sini. Okey. Seterusnya kita ada di sini Pulau Sipadan Sabah. Keindahan dasar pulau dengan terumbu karang dan pelbagai spesies ikan, aktiviti menyelam dan juga scuba. Pulau Sipadan di Sabah. Salah satu pulau yang tercantik di negara kita yang menjadi kawasan tarikan pelancong. Okey, kepentingan. Kenapa penting eko pelancongan di Malaysia? Kerana ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, menghasilkan pendapatan dan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dan seterusnya membantu mengekalkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang menjadi daya tarikan pelancong. Jadi apabila aktiviti eko pelancongan ini dijalankan, orang akan datang untuk melihat alam sekitar kita, untuk melihat keindahan flora dan fauna. Jadi ini secara tidak langsung dapat mengekalkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut. Okey, murid-murid, jadi cukup sampai sini dulu kita punya pembelajaran. Jadi cikgu harap kamu dapat ingat dan dapat faham apa yang telah cikgu sampaikan. Nanti cikgu akan hasilkan lagi video yang seterusnya ataupun kita akan buat sambung kelas berkenaan dengan tajuk kepentingan kegiatan ekonomi utama di dunia. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.